Miliki senjata AK-47 beserta peluru tanpa kebenaran, pekebun dipenjara. Pendakwah termasuk berstatus selebriti diminta bantu kerajaan yakinkan rakyat dengan penggunaan vaksin COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zaira Sri Zakaria. Seorang pekebun dihukum penjara selama 5 tahun selepas mengaku bersalah atas 2 pertuduhan memiliki senapan jenis AK-47 dan peluru tanpa kebenaran. Zulkifli Yaakob, 50 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Ahmad Bazli Bahrudin. Mengikut pertuduhan pertama, Zulkifli didakwa memiliki senjata api jenis AK-47 tanpa kebenaran yang sah di sebuah rumah di Kampung Bahagia, Kuala Krai jam 3.10 pagi 13 Disember lalu. Bagi pertuduhan kedua pula, dia didakwa memiliki 142 butir peluru tanpa kebenaran yang sah pada tarikh, masa dan lokasi yang sama. Hakim Ahmad Bazli menetapkan hukuman penjara 5 tahun bagi pertuduhan pertama, manakala penjara 3 tahun untuk pertuduhan kedua. Mahkamah memerintahkan kedua-dua hukuman itu berjalan serentak bermula daripada tarikh Zulkifli ditangkap polis. Sebelum ini, media melaporkan sepasang suami isteri ditahan kerana memiliki selaras senapan jenis AK-47 yang dipercayai digunakan untuk menjaga kebun mereka di Kuala Krai. Suspek juga pernah menggunakan senjata api itu untuk menembak mati 2 ekor gajah liar yang mengganggu tanamannya seluas 6 hektar 2 tahun lalu. Tertuduh mendapat senjata api itu secara percuma daripada seorang rakannya di Tanah Merah 5 tahun lalu. Menjelang cuti perayaan Krismas esok, warga kota mengambil kesempatan untuk pulang ke kampung halaman. Dijangka lebih 160,000 kenderaan akan menggunakan lebuhraya Kuala Lumpur Karak, manakala lebih 50,000 pengguna akan menggunakan lebuhraya Pantai Timur 1. Baik, untuk perkembangan aliran trafik di lebuhraya Pantai Timur itu, kita bersama Mas Zarif Zafri Abdul Aziz. Bagaimana perkembangan aliran trafik ketika ini, ya Zarif? Baik, terima kasih Zaira di Sri Pentas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ya, pada ketika ini anda boleh dapat lihat di belakang saya trafik boleh dikatakan lancar di Plaza Tol Gombak ini, dan mengikut pemerhatian saya sejak dari petang tadi jam 5 lebih kurang 5-6 petang tadi ada pertambahan trafik masuk ke LPT ini, dan dia akan dijangka bertambah pada malam ini memandangkan menjelang Christmas pada esok. Dan berdasarkan maklumat yang saya terima dari Anih Berhad, dianggarkan 167,000 kenderaan dijangka melalui lebuh raya Kuala Lumpur Karak KLK, manakala LPT 1 pula kira-kira 57,000 kenderaan dijangka melaluinya pada hari ini. Dan sehingga jam 7 malam tadi, kelancaran trafik bagi kedua-dua arah lebuh raya KL Karak dan LPT 1 buat masa ini trafik dilaporkan bergerak lancar, dan itu di LPT. Dan sementara itu saya kongsikan juga di aliran trafik secara ringkas di lebuh raya Plus Utara Selatan. Saya dimaklumkan oleh pihak Plus ketika ini kesesakan hanya berlaku di Plaza Tol Duta, namun trafik perlahan di kawasan Tapah Gopeng kerana di situ merupakan kawasan mendaki, dan trafik perlahan juga selepas terowong menora ke Sungai Perak. Dan sementara di pihak Plus ada memaklumkan saya juga pada jam 7 malam tadi di kilometer 104 arah utara Sungai Petani Selatan Utara ada lori terbalik di lorong kanan yang menyebabkan kesesakan sejauh 2 km. Manakala aliran trafik di Sungai Besi menghala ke selatan terkawal, dan apapun akan ada pertambahan trafik dari semasa ke semasa di lebuh raya tersebut di kedua-dua arah. Baik saudara, kepada pemandu yang akan memulakan perjalanan pulang ke kampung halaman, anda dinasihatkan untuk menyemak jadual cadangan perjalanan yang disediakan oleh pihak pengendali lebuh raya, selain memastikan keadaan kenderaan anda berada dalam keadaan baik, dan yang paling penting adalah pastikan anda menjaga penjarakan fizikal dan memakai pelitup muka dan mematuhi SOP pihak berkuasa, terutama di tempat awam di hentian rewat
rawat dan rawat RNR bagi mengelakkan penularan COVID-19. Saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan pada ketika ini. Kita kembali dahulu ke Sri Pentas. Baik, terima kasih Zarif atas laporan itu. Polis menahan seorang lelaki yang menyerang dan menikam lelaki Myanmar dalam pergaduhan di kawasan bengkel di Jalan Taman Kota Pandamaran, Klang siang tadi. Ketua Polis Daerah Klang Selatan, Asisten Komisioner Syamsul Amar Ramli berkata, kejadian berlaku pada jam 7 pagi tadi ketika mangsa berjalan seorang diri sebelum didatangi suspek. Ketika bergelut, mangsa dipercayai diserang menggunakan pisau pemotong daging. Mangsa mengalami kecederaan parah di bahagian kepala. Suspek dalam lingkungan umur 40-an itu ditahan orang awam ketika cuba melarikan diri. Mangsa menerima rawatan di Hospital Tengku Ampuan Rahimah HTAR dan berada dalam keadaan stabil. Motif kejadian dipercayai akibat perselisihan faham selain mabuk. Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia, Makis Selangor, merampas produk makanan sedia dimakan berasaskan daging babi dari Korea bernilai RM9,500. Pengarah Makis Selangor, Dr. Tamisal Alimin berkata, produk tanpa permit import Makis yang sah itu dirampas di Pelabuhan Klang Utara. Kesemua barang dagangan seberat 354.96 kg itu dirampas untuk tindakan lanjut kerana tidak mempunyai permit import yang sah. Dr. Tamisal berkata, perbuatan mengimport apa juga jenis keluaran pertanian tanpa permit import yang sah daripada Makis adalah satu kesalahan mengikut Seksyen 11-1 Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011 Akta 728. Sabit kesalahan boleh dihukum mengikut Seksyen 11-3 Akta sama yang membawa hukuman denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 6 tahun atau kedua-duanya sekali. Pendakwah termasuk yang berstatus selebriti perlu menggunakan kelebihan mereka untuk meyakinkan masyarakat berhubung kebaikan dan keselamatan penggunaan vaksin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, pihak berkuasa Islam termasuk ulama dan majlis fatwa bukan sahaja di Malaysia malah di luar negara sepakat mengenai keharusan penggunaan vaksin termasuk untuk COVID-19. Jadi alangkah baiknya kalau kita semua termasuk pendakwa selebriti senada dengan badan-badan yang amat berautoriti yang telah membuat kajian demi kajian yang cukup, kita kata halus, dakik dan cukup mendalam. Tambahnya, ada masanya umat Islam perlu melihat perkara yang lebih besar dan memikirkan keselamatan ummah kerana saat orang lain berfikir jauh ke depan tetapi masih ada kelompok yang masih dalam masalah yang kecil. Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata, setiap pandangan berhubung penggunaan vaksin termasuk vaksin COVID-19 terlebih dahulu mendapat maklumat daripada doktor pakar dan ahli farmasi untuk mengetahui apa itu vaksin. Semalam, Dr. Zulkifli berkata, mesyuarat khas Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam yang bersidang pada 3 Disember lepas mengambil ketetapan bahawa hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan ia wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan kerajaan. Ketetapan ini juga telah disembah maklum kepada Majlis Raja-Raja dan penggunaan vaksin bagi melindungi manusia daripada dijangkiti penyakit berbahaya bukanlah perkara asing dalam perspektif syarak. Jumlah kes baru COVID-19 kekal 4 angka dengan 1,581 lagi kes dicatatkan hari ini. Ini menjadikan pertambahan kes baru kumulatif 100,318 di negara ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata Selangor kekal mencatatkan jumlah kes harian tertinggi selama 9 hari berturut-turut. Ini diikuti oleh Kuala Lumpur sebanyak 379 kes dan Sabah sebanyak 249 kes. Katanya daripada kes baru yang dikesan hari ini, terdapat 2 kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara. Jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan pula adalah 18,773 kes. 2 kematian dicatatkan hari ini dengan kedua-dua kes kematian ini berlaku di Sabah.
Seorang pengusaha kolam ikan keli antara 5 lelaki yang ditahan kerana disyaki terlibat dalam kes pencemaran air pada 7 Disember lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Datuk Fazil Ahmad dalam satu kenyataan hari ini berkata, kesemua individu berusia 28 hingga 50 tahun itu ditahan di Bukit Sentosa, Hulu Selangor 2 hari lepas. Hasil siasatan mendapati 4 lelaki warga Indonesia ditahan adalah pekerja kepada pengusaha kolam ikan keli yang dipercayai beroperasi tanpa lesen sejak 3 tahun lalu. Kesemua individu itu direman sehari bagi membantu siasatan. Polis akan memohon sambungan reman di Mahkamah Magistrate Hulu Selangor bagi mendapatkan masa yang cukup untuk siasatan. Dalam kejadian awal bulan ini, sisa kolam ternakan ikan keli itu dipercayai menjadi punca pencemaran Sungai Selangor. Bau seakan bangkai ikan yang mengalir ke sungai menyebabkan 4 loji rawatan air LRA di Selangor terpaksa dihenti tugas serta-merta. Kebakaran 2 gerabak monorail di stesen Maharajalela pagi tadi berpunca daripada letupan satu daripada 64 tayar tren berkenaan. Rapid Rail Senam Berhad dalam kenyataan hari ini memaklumkan satu tayar tren 4 gerabak itu meletup dipercayai berpunca daripada tekanan angin tayar rendah sebelum terbakar. Menurut kenyataan itu lagi, tiada penumpang yang cedera kerana semua selamat diturunkan di stesen Maharajalela sebelum kebakaran berlaku kira-kira jam 7.15 pagi tadi. Pasukan bomba yang tiba di tempat kejadian 10 minit kemudian dapat memadamkan kebakaran sepenuhnya pada jam 8.56 pagi. Berikutan masalah itu, perkhidmatan tren ulang-alik diaktifkan jam 7.38 pagi untuk perkhidmatan antara stesen Titiwangsa dan stesen Hantua bagi kemudahan pelanggan terjejas. Pada masa sama, perkhidmatan van perantara percuma turut disediakan untuk membawa penumpang antara stesen monorail KL Central, Tun Sambatan dan Maharajalela. Tren yang terbakar kemudian ditunda keluar dari stesen Maharajalela pada jam 10.59 pagi ke depoh untuk siasatan lanjut. Penumpang yang terbabit dalam insiden itu sudah ditawarkan kupon bayaran balik yang boleh dituntut di semua kaunter monorail KL. Niatnya hanya satu, membantu golongan mu'alaf sepertinya mendalami Islam. Itu pegangan guru agama Nur Fatiah Doris Abdullah apabila sanggup berkorban masa dan tenaga memberi bimbingan Al-Quran dan akidah kepada saudara baru di Pusat Gelandangan Dapur Kausar dekat Seremban. Segmen Cari Pahala, Khamis 24 Disember. Nur Fatiah yang juga seorang mu'alaf berkata dia bersetuju untuk mengajar di kelas itu selepas dipelawa pihak Dapur Kausar. Nur Fatiah tersentuh dengan kesungguhan pihak Dapur Kausar yang tidak mahu golongan mu'alaf berasa terpinggir selepas memeluk agama Islam. Katanya khidmat yang diberikannya adalah percuma. Bagi Nur Fatiah, wang bukan ukuran. Yang penting ilmu yang diberikan itu dimanfaatkan sebaiknya dan setiap mu'alaf sentiasa berusaha untuk menjadi individu Muslim yang lebih baik. Yang paling penting bagi saya terapkan ialah akidah lah. Akidah, tauhid, rukun iman, rukun Islam itulah yang paling penting. Itu yang saya terapkan dan saya dulukan sebelum saya mengaji. Macam tu. Nur Fatiah yang juga perunding cara akidah di Unit Akidah Jabatan Mufti Negeri Sembilan berkata, membimbing saudara baru terutama dari segi bacaan Al-Quran bukan satu tugas mudah, sebaliknya memerlukan teknik dan pendekatan sesuai. Okey, saya sentiasa bagi tahu mereka lepas belajar teruskan istiqamah. Istiqamah tu di luar apa yang kita ajar bawa balik ke rumah dan carilah kelas di mana-mana walaupun bukan dengan saya. Lepas tu saya suruh bawa buku yang ajar ni dan saya selalu tekankan bab rukun iman lah. Di situ kan ada qada dan qadar. So saya bagi tahulah tadi kalau ada masalah macam mana sekalipun kita tetap di dalam Islam. So saya selalu terapkan macam itulah dengan mereka.
pentingnya akidah kat situ. Seorang mualaf, Anita Allen, 46 tahun berkata banyak perkara yang dipelajarinya di kelas itu. Belum 2 minggu belajar, dia sudah mampu menghafal beberapa surah pendek. Dia yang memeluk Islam 9 tahun lalu turut membawa anak perempuannya berusia 6 tahun bersama bagi membolehkan kanak-kanak itu turut sama belajar tentang Islam. Dulu belajar dekat Kota Damansara dengan ustazah yang kat sana, tapi tak habis lah sebab dah berpindah ke sini kan. Rahman Rao Abdullah, 55 tahun pula berkata, usaha pihak Dapur Kausar mewujudkan kelas agama bagi mualaf adalah sesuatu yang murni. Katanya peluang itu digunakan sebaiknya kerana hampir setahun tertinggal berikutan kelas yang diikuti di masjid sebelum ini ditutup susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Yang kelebihan dari kelas agama ni, dia bukan tadi pilih mualaf. Dia pilih bukan mualaf pun belum disyadarkan lagi. Itu yang saya paling tersuka di kelas ni lah. Sementara itu, pengurus Dapur Kausar Azlin Ali berkata, dia mewujudkan kelas berkenaan tercetus selepas melihat keakraban Nur Fatihah dengan gelandangan mualaf yang mengunjungi Dapur Kausar. Katanya buat masa ini pihaknya hanya menerima 10 pelajar terdiri daripada 8 orang mualaf dan 2 bukan Islam. Rancangan seterusnya, Dapur Kausar mahu membuka pusat jagaan untuk mualaf pula. Okey, insyaAllah buat masa sekarang ni kami ada satu sesi saja untuk kelas mualaf, tetapi permintaan daripada luar menggalakkan dalam masa yang terdekat ni kami akan membuka satu lagi sesi insyaAllah. So kami meminta daripada orang ramai supaya dapat membantu kami untuk sama-sama membantu golongan mualaf ni untuk mualaf care center. Segmen Cari Pahala TV9. Laporan antarabangsa. Singapura mencatatkan satu kes COVID-19 dengan strain baharu virus UK B117 membabitkan seorang remaja perempuan berumur 17 tahun yang menuntut di United Kingdom. Menurut Kementerian Kesihatan Republik itu, sejumlah 31 kes import dari Eropah yang tiba di Singapura antara 17 November dan 17 Disember 2020 disahkan mempunyai jangkitan COVID-19 pada Disember 2020. Menurut kenyataan itu lagi, 12 daripada mereka tidak dijangkiti strain B117, manakala seorang lagi didapati dijangkiti strain itu. 5 sampel tidak boleh dipastikan susulan kandungan virusnya yang rendah dan kementerian itu masih menunggu keputusan 11 lagi kes yang pada awalnya dikesan positif strain B117. Manakala 2 lagi kes belum disaring setakat ini. Semua kes diberikan notis duduk di rumah selama 14 hari di kemudahan yang ditetapkan atau diasingkan sejurus tiba di Singapura dan kontak rapat mereka telah dikuarantin lebih awal. Lapor agensi berita Sputnik, seorang pekerja kesihatan di New York mengalami tindak balas alergi teruk selepas disuntik vaksin COVID-19 Pfizer. Kes itu adalah yang pertama daripada lebih 30,000 orang yang menerima suntikan vaksin. Menurut laporan media, petugas terbabit telah dirawat dan berada dalam keadaan stabil. Bagaimanapun tiada maklumat lanjut terkini mengenainya. Jabatan Kesihatan dan Kesejahteraan Mental NYC memberitahu vaksin terbabit mempunyai kesan sampingan dan reaksi alahan walaupun ianya jarang berlaku. Pandemik COVID-19 akhirnya melanda semua benua termasuk Antartika yang sebelum ini kekal sebagai satu-satunya benua bebas daripada jangkitan virus membawa maut itu. Pihak berkuasa Chile memaklumkan sekurang-kurangnya 58 orang yang berada di 2 pangkalan tentera di Antartika atau di kapal tentera laut yang ke benua itu didapati positif jangkitan COVID-19. Setakat ini tiada mana-mana negara yang pernah ke Antartika tampil secara terbuka melaporkan kes jangkitan. Menurut tentera Chile, sebanyak 36 orang di pangkalan Antartika General Bernardo O'Higgins Riquelme disahkan positif jangkitan virus tersebut. Menteri Kesihatan Wilayah Biobío di Chile memberitahu terdapat 21 kes jangkitan membabitkan orang di dalam kapal tentera laut Chile Sargent Aldia. Setakat ini, kesemua individu belum menunjukkan sebarang komplikasi.
China memulakan siasatan anti-monopoli terhadap gergasi e-dagang Alibaba sehingga mengakibatkan harga sahamnya jatuh. Usaha itu menunjukkan tekanan berterusan kepada salah satu syarikat berpengaruh di China yang berjaya merevolusikan lanskap e-dagang serta menjadikan pengasasnya Jack Ma sebagai orang terkaya China. Menurut pihak berkuasa, siasatan ke atas Alibaba dilakukan kerana disyaki terbabit dengan amalan monopoli. Saham Alibaba jatuh 5.48%. Susulan berita itu tersebar sejurus bursa saham Hong Kong dibuka pada pagi tadi. Anak syarikat perkhidmatan keuangannya, Ant Group, dalam satu kenyataan memberitahu pihaknya akan meneliti dan mematuhi permintaan Jabatan Pengawal Seliaan. Media China berulang kali meminta pengawasan ketat dilakukan terhadap syarikat berkenaan selain memberi amaran mengenai ketidakstabilan keuangan akibat pertumbuhan pesat yang tidak terkawal. Sukan. Memang bukan mudah untuk pemain golf negara disenarai dalam pasukan antarabangsa yang menyertai kejohanan besar. Namun kesempatan itu berjaya dimanfaat sebaiknya pemain golf amatur wanita negara Alia Abdul Ghani yang membantu pasukan antarabangsa memenangi edisi ke-24 Golf Piala Arnold Palmer di Florida, Amerika Syarikat, sekaligus juga berjaya mengekalkan kemenangan 2 edisi berturut-turut buat pasukan antarabangsa pada kejohanan tahunan yang mengambil konsep seperti Piala Ryder itu. Alia Abdul Ghani, 21 tahun, mencipta sejarah sebagai pemain wanita amatur pertama negara terpilih mewakili pasukan antarabangsa dalam kejohanan ini yang bertempat di Arnold Palmer's Bay Hill Club and Lodge di Orlando, Florida. Alia adalah penuntut University Southern California dan menduduki ranking ke-34 golf amatur dunia. Dia menyertai 14 pemain terbaik amatur antarabangsa yang menuntut di Amerika Syarikat beraksi dalam kejohanan campuran berkenaan yang menampilkan format mixed four-ball, foursome dan single. Pasukan antarabangsa memenangi kejohanan ini apabila mendahului hari pertama dengan mata terkumpul 40.5 berbalas 19.5 tamat 3 hari saingan. Pertandingan ini merupakan acara tahunan yang berlangsung dari 21 Disember dan berakhir semalam. Berkonsepkan seperti Piala Ryder, pasukan antarabangsa berjaya mengekalkan kemenangan bagi 2 edisi berturut-turut. Sekalipun masih sukar merebut tempat dalam pasukan utama Fagiano Okayama, karier penyerang muda negara Muhammad Hadi Fayad Abdul Razak di Jepun tetap terus berpanjangan. Ia selepas kelab dari Okayama yang beraksi di Division 2 L-League itu memutuskan untuk menyambung kontrak Hadi setahun lagi, sekaligus mengekalkannya di Liga Negara Matahari Terbit itu bagi tahun ketiga. Keputusan untuk menyambung kontrak Muhammad Hadi Fayad Abdul Razak bersama kelab itu diputuskan selepas pihak pengurusan Fagiano Okayama melihat potensinya sebagai seorang pemain penyerang semakin meningkat. Sejak menyertai pasukan pada Disember 2018, pemain berusia 20 tahun dari Kuala Lumpur itu telah memberikan komitmen yang baik sepanjang sesi latihan dan juga perlawanan melibatkan kelabnya. Pasukan jolokan Fagi itu masih menaruh keyakinan kepada Hadi untuk menyinar memandangkan kebiasaannya pemain di Jepun mencapai tahap terbaik dalam karier mereka bermula pada usia 24 tahun. Hadi melebarkan kariernya di Jepun hasil bantuan syarikat Yakult dan pengurusan kelab Fagiano Okayama. Berada di tahun ketiganya pada 2021, kedua-dua pihak sedang berbincang perancangan khas kepada Hadi yang akan diumumkan nanti, membolehkan penyerang tinggi lampai itu meningkatkan kemahiran yang ada sekaligus membantu kelab dalam saingan Liga musim akan datang.